Okey. Seterusnya kita lihat pula kitaran yang ketiga, iaitu kitaran penggajian. Okey. Dalam kitaran penggajian, dia punya pasangan event give dan get ialah time work dan disburse cash. Jadi time work ni ialah event get, ini ialah get event. Okey, apa yang kita get daripada event ni, time work ni ialah time. Kita sebab dalam payroll cycle, tujuan payroll cycle ialah kita nak mengendalikan pekerja kita. Kita nak dapatkan khidmat daripada pekerja dan khidmat tersebut diukur melalui masa dia. Okey, jadi kita akan dapat time. Okey, kita akan dapat time. Apa yang kita perlu beri? Kita perlu beri cash. Iaitu kita nak bayar gaji pekerja kita. Okey, so ini ialah pasangan event dan tidak ada komitmen event. Okey. Apa dia punya resource? Sebab setiap satu event mesti dikaitkan dengan sekurang-kurangnya satu resource. Dalam disburse cash mudah saja, seperti juga dalam kitaran belanja tadi, iaitu disburse cash dia akan dikaitkan dengan cash. Cash ialah resource-nya, disburse cash ialah event-nya. Dalam time work pula resource yang terlibat ialah employee time. Employee time ni adalah satu resource yang penting kerana of course organisasi kalau pekerja datang kerja beri masa, barulah organisasi boleh berjalan. Kalau mereka tak datang kerja, maka organisasi tak boleh berjalan. Jadi employee time ialah satu resource. Namun begitu, dia adalah satu resource yang kita tak ada benda sangat kita nak capture. Maksudnya kita tak perlu rekod dia secara very detail lah. Tak banyak benda kita nak simpan maklumat berkenaan dengan employee time, melainkan masa masuk, masa keluar. Jadi oleh sebab itu dalam gambar rajah ni dia tulis sebagai ... Okey. Maknanya dia memang resource, tetapi akhirnya dia tidak diimplement di dalam pangkalan data kerana maklumat yang kita nak capture berkenaan dengan employee ni tidak begitu banyak, kan? Maknanya kita boleh memadai kita capture employee time ni di dalam entity time work. Okey. Sekarang kita lihat hubungan dengan agent pula. Okey. Salah satu, kalau anda recall balik, salah satu rule dalam gambar rajah REA ni ialah setiap event dikaitkan dengan setiap event dikaitkan dengan dua agent, dan sekurang-kurangnya satu agent dalaman, boleh jadi satu lagi agent dalaman atau luaran. Okey, tapi sekurang-kurangnya dua agent. Jadi dalam time work pun ada dua agent ni yang terlibat. Okey. Dalam disburse cash pun of course ada dua agent. Tetapi siapakah agent-agentnya? Dalam dalam time work dia ada dua agent, tetapi dua-dua ni agent dalaman. Kerana satu agent ialah employees. Employees ni ialah agent yang mana menerima yang memberi masa mereka. Ni ialah pekerja yang memberi masa mereka. Okey. Time work, maknanya time work ni datangnya daripada employee, daripada pekerja yang bekerja ni, mereka yang memberikan masa. Dan satu lagi agent dalaman ialah supervisor dia, iaitu siapa penyelia yang menyelia masa yang dia kerja. Okey, jadi mereka ni boleh testify lah bahawa orang ni yang telah memberikan kerja, tapi yang ni yang supervisor, yang ni macam seolah-olah yang ni supervisor ni yang approve lah. Kan, kalau employee ni dia claim masa untuk upah dia, maka employee yang ini, supervisor dia yang akan approve. Okey, jadi supervisor. Kemudian untuk disburse cash, satu ialah pekerja yang meluluskan ataupun membuat pembayaran. Kedua ialah pekerja yang menerima pembayaran. Sebab ini berkaitan dengan payroll, jadi pekerja kita lah yang akan terima gaji. Jadi ini employee di sini merujuk kepada pekerja yang mendapat gaji lah. Okey. So hubungan cardinality di sini sama saja seperti mana dalam gambar rajah untuk kitaran hasil dan kitaran belanja. Tetapi untuk kita akan lihat bagaimana time work dan disburse cash. Okay. Time work dan disburse cash, kita tengok hubungan dia. Okey, kita baca daripada sini dulu. Time work, satu time work ni dia menggambarkan apa? Time work ni bukan setiap 1 minit atau setiap saat, tapi time work ni biasanya akan merujuk kepada rekod keluar dan masuk. Jadi kalaulah kita ada satu table, katakan kita ada satu table berkenaan dengan time work,
time worked, kan. Okey. Dan biasanya kita akan rekod masuk dan keluar. Kemudian kita akan rekod siapa dia pekerja dia. So mungkin ID pekerja lah, kan, ID, kan. So ini setiap satu line ni, setiap satu row ni menggambarkan satu kali dia masuk dan keluar dan siapa orangnya. Kemudian the next day, bila kalau orang yang sama datang, dia akan rekod dalam next punya line lah, bila masa masuk, bila masa keluar. So biasanya time work ni merujukkan instance dalam time work ni merujuk kepada rekod macam ni lah. Okey, masuk dan keluar. Okey. So kita tengok ya. Jadi bagi setiap time work dikaitkan dengan sekurang-kurangnya kosong disbursed cash. Maknanya bila setiap line time work ni tak semestinya dibayar gaji lah. Sebab susah lah kalau macam ni. Kalau tiap-tiap hari dia akan melibatkan satu line untuk satu pekerja. Maknanya kalau setiap hari tu dia ada satu keluar dan masuk, mesti dibayar gaji. Maka bisnes tu dekat kaunter keluar tu, dekat pintu keluar daripada pejabat tu, mesti ada satu orang staff yang tunggu. Bila pekerja tu clock out saja, dia punya kerani gaji tu akan terus bayar gaji dia. Maknanya dia bayar gaji on daily basis. Setiap hari akan dapat gaji. Which is susah lah, kan, tak praktikal lah. Sebaliknya, apa yang kita buat, kita akan kumpulkan, tengok berapa hari dalam sebulan dia kerja, pada akhir bulan barulah kita akan darab, kita akan bayar gaji mengikut 22 hari kerja ke, 25 hari kerja ke. Jadi oleh sebab itu kita kena longgarkan di sini. Kita kena buat satu time work dikaitkan dengan sekurang-kurangnya kosong disbursed cash. Dan satu time work dia dikaitkan dengan sebanyak-banyaknya pun satu. Maknanya paling-paling pun boleh bayar, paling banyak boleh bayar pun ialah satu line ni kita bayar satu kali. Tak mungkin kita boleh dalam satu line ni kita nak bayar banyak kali. Kalau kita nak bayar banyak kali dalam satu line ni, mungkin kita buat polisi pekerja tu datang pukul 8, pukul 10 dia nak keluar rehat, kita bayar gaji dia. Lepas tu dia masuk balik pukul 12 tengah hari dia keluar, kita bayar lagi gaji dia. By the time sampai petang, kita bayar 5 kali gaji dia. Kan, tak mungkin lah macam tu. Tak pernah orang buat. Jadi oleh sebab itu kita buat maksimum satu saja. Satu time work hanya maksimum satu saja disbursed cash. Okay, sekarang kita lihat hubungan antara disbursed cash dengan time work pula. Disbursed cash ialah pembayaran tunai, pembayaran gaji lah dalam kes ni. So satu pembayaran gaji sekurang-kurangnya satu time work. Ini pun logik juga. Biasanya bila kita nak bayar gaji, at least dia dah satu line ni, satu hari dia dah bayar gaji, barulah kita akan bayar. Tak adalah kita bayar gaji dia, kita buat offer letter kat dia pada pekerja baru kita, okey, kamu dia beri tawaran untuk datang untuk bekerja dalam tempat kami. Dia pun sign, dia kata setuju nak kerja, tapi dia tak datang kerja lagi 1 bulan tu. 1 bulan belum datang kerja, tapi kita dah proses gaji dia. Kan, tak mungkin begitu. Ini untuk tujuan kawalan dalaman jugalah. Maknanya kalau orang tak datang kerja, memang kita tak bayar gaji. Okey. Jadi satu disbursed cash, kalau kita nak bayar gaji, sekurang-kurangnya satu kali dia ada datang. Dan satu disbursed cash sebanyak-banyaknya banyak kali time work. Jadi ini bermakna, maknanya kalau kita, dan ini benda biasa lah, maknanya kita akan kumpul sehingga 1 bulan penuh, kan. Maknanya dia dah 25 kali time work, barulah kita akan bayar gaji dia. Okey. So itu maksud hubungan ni. Okey. Yang lain-lain ni sama saja. Okey.